حسبي ربي جل الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله أما بعد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Azza wa Jalla yang mengizinkan kita insya-Allah pada malam ini untuk bertemu dan berjumpa kerananya. Semata-mata insya-Allah untuk kita mendekatkan diri pada Allah SWT. Tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Kerana kehidupan ini adalah suatu yang kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dan sekarang ini manusia dikejutkan dengan satu perkara yang akhirnya membawa manusia kembali bagi mereka yang mahu sedar kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kan? Bagaimana sebuah kapal terbang yang sebegitu besar boleh hilang begitu saja dan tidak ada debrisnya kalau dia meletup. Kalau dia ditembak, tidak ada mesal yang tembak dia. Kan? Kalau dia hilang, di mana dia? Kan? Dan kalau kita dengar apa yang Kapten Nuruddin punya interview, subhanallah, it was a good interview. Bersyukur kita kerana ada manusia-manusia yang begitu lagi dalam dalam keadaan kita ini. Mereka-mereka yang memperingatkan kita jangan terlalu bergantung dengan sains. Ingat kepada yang menjadikan sains itu sendiri, iaitu Allah Azza wa Jalla. Kan? Dan dia juga mengajar pakcik untuk tidak lagi bertangguh dalam perkara. Kalau anak pakcik nak makan apa-apa, jom. Kalau nak buat kerja, jom buat. Kerana kita tak tahu bila Allah SWT akan panggil kita. Jadi apa yang perlu kita buat ialah apa pun yang kita terfikir nak buat, jangan bertangguh, especially kebaikan. Kalau kita ada terasa teringin untuk bersedekah, sedekah. Kalau kita ada keinginan untuk berbangun sepanjang malam, buat. Kalau kita ada keinginan untuk membantu orang belajar untuk pas periksa dengan baik, buat. Jangan tangguh kerana kita tidak tahu bilakah masa Allah akan menjemput kita. Hari ini kita bicarakan kembali halawatul iman. Bukan bicara kembali halawatul iman yang paling pertama, pakcik menceritakan tentang dua hadis. Dan apa itu iman? Apa itu iman? Bagaimana nak merasai kemanisan iman? Dan kemudian membicarakan tentang dua hadis. Satu Anas bin Malik, satu lagi Abbas bin Abdul Muttalib. Hadis yang selalu masyhur yang kita dengar ialah hadis sesungguhnya orang itu akan dapat merasai halawatul iman bila dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Dan mereka itu mencintai orang lain kerana Allah semata-mata. Dan mereka yang benci dicampak, mereka yang benci setelah mendapat hidayah dicampak kembali kepada jahiliah sebagaimana bencinya mereka itu dicampak ke dalam api neraka. Ini adalah tiga perkara yang boleh atau yang akan menyebabkan manusia itu merasai kemanisan iman. Rawahul Muslim. Kemudian daripada Abbas bin Abdul Muttalib pula, tiga perkara yang menyebabkan manusia itu akan atau telah merasai kemanisan iman, iaitu mereka yang redha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad itu sebagai Rasul dan Nabi. So ini cerita yang pertama. Kemudian dalam siri yang kedua, kita membicarakan the 10 principles of Ibn Qayyim on how we can feel the sweetness of iman. Apa 10 perkara yang Ibn Qayyim bicarakan? Ada yang buat catatan? Oh, by the way, pakcik baru tahu rupanya sekarang ada pertandingan. Okey. Pertandingan ni dia dapat duit ke tak? Dia dapat sesuatu? Hadiah. Sagu hati. Sagu hati dia dalam bentuk apa? Hadiah. Hadiah. Hadiah air sekotak. Buku. Dapat hadiah buku. Okey, right.
So sekarang pakcik pun nak tambah lah. Siapa yang boleh buat apa nota yang baik, pakcik pun nak tambah bagi duit untuk top up. Berapa agaknya boleh bagi? 100. Masya Allah. Kalau pakcik bagi 100, hantar kena bagi pakcik 200. Pasal pakcik yang cakap. Adil pakcik antum nak sampai 200. Tak adil lah macam tu kan. Okay. At my discretion. At my discretion. Maknanya siapa yang menang, antum akan bagi hadiah. Lepas tu postkan dalam kelab tafsir, pakcik akan nilai. Beritahu pakcik pemenang itu, dan hantar akaun, pakcik boleh masukkan RM10 ke RM5 ke RM50 ke berapa ringgit. Depends on how impressive pakcik mengenai apa yang antum buat. Boleh? Okay. Ini deal dengan pakcik. Okay. So that pakcik nak adik-adik juga, tidaklah pakcik penat daripada satu hari kena bekerja, sekarang datang sini. Pakcik gembira tengok apa yang hari itu Suhaila yang buat. Before that Alia. Maknanya antum dapat capture apa yang pakcik cakap. That's good. Okay. The 10 principles of Ibn Qayyim, hari itu kita bicarakan bagaimana Ibn Qayyim kata develop relationship dengan Quran, kan? Kemudian develop relationship dengan Allah melalui nawafil, faraid dan nawafil, kan? Ada 10 principles yang Ibn Qayyim ceritakan, kan? Buat apa ni, qiyamul lail, banyakkan berzikir, hidup dalam ilmu, kan? Jauhkan daripada perkara-perkara yang boleh melalaikan kita dari Tuhan. Ada 10 perkara yang kita bicarakan dalam. Hari ini kita akan bicarakan apa dalam halawatul iman. Kita akan bicarakan apakah impactnya. Kalau kita nak tengok orang itu pernah merasai iman, atau kalau kita nak tengok orang yang benar-benar beriman, these are the indicators yang Allah Azza wa Jalla berikan dalam Al-Quran. Dan kalau orang itu punya sifat dan ciri-ciri ini dalam kehidupannya, sebenarnya orang itu telah merasai nikmat iman. Kerana kalau dia tidak merasai nikmat iman atau kemanisan iman, dia tidak akan lakukan semua perkara-perkara yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Hari ini kita bicarakan apakah indicators seorang itu merasai nikmat iman. Kita dah bicarakan tentang apa itu halawatul iman, kita bicarakan hadisnya, kemudian kita bicarakan 10 prinsipal bagaimana nak merasainya. Sekarang kita nak bawa ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan orang-orang yang telah merasa atau mendapat nikmat iman. Okay? Right. Let's go to the first page. So ini semua kita dah bicarakan. 10 principles of Ibn Qayyim kita dah bicarakan. Sekarang kita nak bicarakan kesan, indikator orang yang merasai nikmat iman. Yang pertama, dalam surah Al-Anfal ayat 2 dengan 4. Dia tak berapa terang, mungkin dia tutup lampu depan. Kalau tutup lampu depan, gambar pakcik nanti jadi gelap dalam apa ni video. Nanti orangnya orang daripada India. Pakcik dia suka gurau. Salah satu perkara yang boleh merebakkan hati itu mati ialah selalu bergurau. Tapi lawanlah dia dengan selalu baca Quran. Okey? Nanti janganlah pula semua tak nak ketawa, tak nak senyum. Orang Islam semua muka masam. No, by default Rasulullah wajahnya senyum. By default. Tak boleh ikrami. Kalau hantar buat macam ni habis. The video will only be showing. So hilanglah ketampanan pakcik. Astagfirullah. Okey, surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Dalam surah Al-Anfal ini Allah Azza wa Jalla memberitahu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ada 4 perkara dalam ayat ini yang Allah Azza wa Jalla menceritakan sifat yang ada kepada orang yang telah merasai manis ini. Orang yang apabila diingatkan atau apabila dia mengingati Allah, hatinya gemetar. Bila dia duduk tadabbur dan mengenangkan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, kehidupannya, maka merasai nikmat yang telah Allah berikan atau kebahagiaan atau apa pun perkara kebaikan yang telah Allah berikan kepada dirinya menyebabkan dia merasa gemetar hati.
Bila dia membaca atau teringat Allah Azza wa Jalla dengan azab yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada diri mereka-mereka yang engkar, sombong, bongkak, takabur kepada Allah Azza wa Jalla, hatinya akan gemetar. Bagaimana mungkin kita manusia yang telah Allah jadikan daripada setitik air mani, yang kemudian dibesarkan dan diberikan penglihatan, pendengaran, hati, kemudian diberikan tubuh badan, diberikan keupayaan bercakap, berjalan, diberi keupayaan menikmati deria rasa, kemudian dia hidup dengan keluarga yang baik. Mana mungkin semua ini yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak berterima kasih, bahkan kita sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak akan layak kita ini diumbankan ke dalam tempat yang namanya neraka, yang Jahannam. Bukan saja neraka, neraka Jahannam, tempat yang di dalamnya api yang menyala-nyala. Api yang boleh bukan sekadar membakar diri, tapi api yang bila membakar terus masuk ke dalam. Perkara ini kita kalau orang yang beriman, dia sentiasa menjadi seperti Umar. Umar bertanyakan, seandainya lah kalaulah nanti seluruh orang di dunia ini dimasukkan ke dalam syurga, seorang saja yang dimasukkan ke dalam neraka, Umar radhiyallahu anhu takut bahawa dialah seorang yang diumbankan ke dalam neraka. Ini Umar Al-Khattab yang Masya Allah, kita tahu akhlak dia, kita tahu pengorbanan dia, but yet dia merasakan bahawa seolah-olah kalaulah seluruh manusia di dunia ini dimasukkan ke dalam syurga dan Allah memasukkan seorang ke dalam neraka, dia khawatir diri dia lah. Maknanya dia tidak pernah merasa cukup dengan amal. Apa yang kita buat adik-adik satu hari dalam kehidupan? Berapa banyak Quran yang kita baca? Berapa banyak kebaikan yang telah kita buatkan kepada orang? Berapa ramai jiwa-jiwa yang telah kita bantu hati-hati mereka untuk ingat pada Allah? Kita sendiri, berapa banyak kita ingat pada Allah Azza wa Jalla sehari dalam hidup kita? Sedangkan nikmat yang Allah berikan, kita tak ada air, dicatu. Sekarang tak ada aircon, berpeluh. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak pernah mencatu udara untuk kita. Sedangkan kalau manusia tidak punya udara untuk bernafas, tidak perlu tunggu 2 hari, cukup 1 jam atau 2 jam mati. Namun bersyukur tak kita pada Allah Azza wa Jalla sebagaimana sepatutnya kita bersyukur? Layakkah kita untuk mendapat syurga Allah? Tidakkah kita layak untuk dihumbankan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla dengan dosa hati kita, dosa telinga kita, dosa mata kita? Banyak kan? Kalau kita ingat perkara-perkara ini adik-adik, orang yang beriman akan sentiasa gemetar hati. Itu sebab adik-adik, kalau boleh, bangunlah malam dan menangislah depan Allah. Kalau kita tidak boleh menangis depan Allah Azza wa Jalla, menangislah kerana hati kita ini sudah keras dan minta Allah tukar. Kerana if we cannot cry in front of Allah Azza wa Jalla for fear of Him, then we should cry because we have heart that is so cold, that is so hard, sehingga ianya jadi macam batu dan tak boleh menangis depan Allah. Cuba ada imbang dan kira berapa banyak pahala, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sejak dari kita lahir sampai sekarang. Dan apakah yang telah kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla, untuk agama Allah Azza wa Jalla, untuk diri kita, untuk orang lain, untuk ibu ayah kita. Jangan tengok jauh, untuk ibu ayah kita. Have we given much attention to our parents? Sebagaimana dia bagi attention kepada kita. Cuba calculate, do auditing dalam diri. Perkara-perkara ini penting bagi orang yang beriman, kerana orang yang percaya akan adanya hari di mana semua manusia akan berdiri sendiri-sendiri. Tak ada nakib dia dah waktu itu. Tak ada siapa pun. Dia dan Allah Azza wa Jalla sahaja. Dan di kala itu Allah membukakan buku kitab itu. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Di kala itu orang-orang mujrimin, kata Allah,
Orang-orang yang berdosa akan mengatakan, ya laitani, celaka, ma li hadzal kitab, apa kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak ditinggalkan sedikit, yang kecil maupun yang besar, bahkan semuanya tercatat. Dan kalau ia sekadar catatan saja, tak apa, tapi catatan yang nantinya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat itu saja sepatutnya bagi kita orang yang beriman gemetar. Kerana di dunia ini adik-adik kita akan hidup berapa lama? 100 tahun? 200 tahun? Pagi tadi, tengah hari tadi, Pak Cik Usrah dengan staf-staf Pak Cik di SKMM dalam surah Wal-Asr. Ingat, kehidupan ini manusia semuanya rugi. Kenapa adik-adik rugi? Pasal di dunia ini Allah bagi modal kita. Modal kita apa? Masa kehidupan. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita itu sepatutnya kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita bawa pulang sebanyak mungkin pahala. Kerana itulah mata wang yang akan membolehkan kita untuk dimasukkan ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla. Hidup di dunia 100 tahun aja, tapi hidup di akhirat nanti kekal selama-lamanya. Therefore, kalaulah kita fikir secara logik, kalau kita nak mengembara suatu tempat yang jauh dan kita akan duduk sana lama-lama, berapa banyak duit yang kita kena bawa di sana? Manusia itu rugi kalau manusia itu tidak memanfaatkan modal yang Allah berikan, iaitu kehidupan. Apa yang diisi? Ini sepatutnya menjadi mainan pemikiran orang yang beriman apabila dia ingat Allah. Allah yang telah memberikan dia segala-galanya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anak pakcik hari itu dia dengar lagu Opik, Ikrar, because dia kata, Papa, kenapa agaknya orang lari daripada itu? Kenapa manusia lari daripada itu? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ayat ini pakcik ingat lagi, pakcik pergi haji, pakcik rasa macam tak ada, jiwa pakcik macam kosong. Kerana ibadah haji ni ibadah yang ramai orang, berjuta-juta manusia. Kadang-kadang kita sembahyang tu tak terasa sangat. So pakcik doa pada Allah, ya Allah, give me something that I can cry in front of you, tingkap. Dan ayat ini imam itu spontaneous pakcik menangis. Kenapa adik-adik? Apa yang menyebabkan kita lari daripada Allah yang maha pengasih? Sedangkan di dunia ini semua manusia kalau boleh hendak bersama dengan orang yang mulia. Betul tak? Kalau ada sultan ke siapa-siapa datang, orang yang besar lah datang sini, kalau boleh kita nak bergambar dengan dia. Tak payahlah sultan, insya-Allah minggu depan reclaim jannah tu, tengok berapa banyak gambar yang kita nak ambil. Yang perempuannya dengan Syam kamikaze-nya, yang lelakinya dengan siapa perempuan? Ada? Ha? Siapa? Pakcik lupa siapa? Fatimah? Fatimah Syarah siapa? Teruslah Pakcik Rosari. Kan? Maknanya kita nak duduk dengan orang-orang begitu. Tapi kenapa kita lari daripada Tuhan yang maha pengasih? Sebanyak mana pun dosa yang kita bawa, berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, biar setinggi gunung, biar sepenuh lautan, tapi Allah Azza wa Jalla tetap mengampunkan kita. But yet we run away from Allah Azza wa Jalla. Why? Tidak lain dan tidak bukan kerana kita tak kenal Allah Azza wa Jalla. Bila kita tak kenal Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita nak meyakini Allah? Kalau tak kenal, bagaimana kita nak mencintai Allah? Bagaimana kita nak rasa nikmat iman? Kerana kemanisan iman itu ialah bila kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya kalau kita tak kenal Allah? Kalau kita tak lihat segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat makan, nikmat tidur, nikmat berjalan. Sekarang nikmat air tak ada pun, Masya Allah. Dah marah dah, kan? Aircon tak ada pun, dah panas dah. Memanglah aircon tak ada panas lah, Pakcik Ustaz nampak pula. Normal lah tu, betul. Tapi panas-panas lah, jangan kita yang panas.
Faham? Pahala tu. Tapi jangan sampai kita buat perkara-perkara yang kontra. Subhanallah, the woman started 3/4. Lelaki sikit je. Si MSM memang perempuan banyak. Daripada lelaki. Patutlah lelaki semua suka. Kau boleh kahwin 3 je. Pasal dia only one, you are 3/4. Masya Allah. Tapi pakcik tak suruh lah apa yang sampai 3. Satu pun belum tahu jaga. Masya Allah. Okay. This is the first one. Orang yang dapat merasai nikmat iman adik-adik ialah orang yang mengenal Allah. Yang apabila dia ingat Allah, hati dia akan gemetar. Macam kita bila bicarakan tentang orang yang takut hantu kan, bila kita cakap pasal hantu, dia dah takut. Faham tak? Pakcik mungkin hantu semua tak takut hantu, jadi hantu tak terasa. Tapi kalau orang yang merasainya, bila kita cerita benda tu, dia akan gemetar, takut. Orang yang beriman, yang merasai nikmat iman ialah begini. Dia gemetar pada Allah Azza wa Jalla mungkin kerana takutnya, kerana dia terlalu banyak melakukan dosa, atau mungkin kerana dia malu dengan nikmat yang telah Allah berikan, tapi balasan dia kepada Allah SWT. Faham tak maknanya? Maknanya kita dapat banyak diberikan, Allah berikan kita banyak nikmat, tapi apa yang kita pulangkan kepada Allah sangat sedikit. Lantaran itu kita merasa malu pada Allah SWT. Kemudian orang yang beriman, apabila dia membaca ayat-ayat Allah, akan bertambah iman dia. Bukan saja dia membaca itu dan takut pada Allah, tapi iman dia makin bertambah. Bila dia membaca Al-Quran, iman dia makin bertambah, makin kuat keyakinan dia terhadap agama dia, makin kuat kepercayaan dia terhadap akhirat, makin sungguh dia beramal untuk Islam, makin sungguh dia mahu untuk menghapuskan kalau boleh bid'ah-bid'ah khurafat. Tengok dengan teropong buluh lah, tak apa kejadah. Itu apa bahasa apa yang edisi siasat. Kalau adik-adik pernah tengok NTV7, siapa pernah tengok NTV7 dulu edisi siasat? Kan? Dia selalu cakap apa kejadahnya. Ni pakcik nak cakap apa kejadahnya pakai teropong. Baik pergi Doraemon minta teropong Doraemon, lagi bagus. Kan? So kita mesti berusaha untuk menghapuskan segala khurafat ini. Kita yang kena buat. Adik-adik ni semua orang-orang yang pandai ni. Adik-adik kena ingat, adik-adik ni semua bakal jadi doktor. And doctor in the society are a respected person. Faham? Orang dengar cakap adik. Kalau dia cakap makan Panadol, dia makan Panadol. Walaupun dia betul Panadol. Tapi adik cakap, berarti balik cakap, doktor cakap. Nampak tak? How powerful you are. So that is the reason why kenapa pakcik datang sini. Pasal pakcik sedang bersama dengan orang yang akan memberikan pakcik pelaburan yang baik. Because you are going to become person in the society that can influence. So adalah baik untuk pakcik mengajar kamu supaya kamu juga mempunyai fikiran yang baik, supaya kamu boleh ubah masyarakat. Ini yang pakcik harapkan daripada antum semua. Ini yang pakcik harapkan. Orang itu bertambah iman dia, bertambah yakin dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila dia membaca Al-Quran. Ini kalau kita tengok The Miracles of Al-Quran, kita baca Maurice Bucaille pun, macam mana dia boleh boleh bukan bertambah iman. In fact, daripada kosong dia jadi orang yang beriman. At that point of time, he was reading Quran based on translation. Kemudian dia baca, dia belajar bahasa Arab, kerana dia nak satisfy dia punya intellectual curiosity bahawa memang betul ke Tuhan Muhammad ini atau agama ini cakap macam ini. Alaqah itu memang alaqah. Alaqah itu maksudnya yang apa, blood clot. Is that what the words mean? Dia tak nak ambil translation, dia belajar bahasa Arab. Tengok orang macam ni bila dia masuk Islam, bertambah iman. Orang yang begini adik-adik, letak pistol kepada dia untuk dia tukar agama, nihi-nihi. Tidak akan tukar. Kerana iman dia itu adalah iman yang benar. Orang begini rasa manis ni. Ketiga, orang-orang yang beriman ini, orang yang nak merasai nikmat iman ini, bukan sekadar dia gementar bila dia teringat Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, dan juga kekerasan azab Allah Azza wa Jalla. Ingat, Allah bukan Rahman saja, Allah bukan Rahim saja, Allah juga Syadidul Iqab. Siksaannya sangat keras. Kena ingat perkara itu supaya balance dalam pemikiran kita, supaya kita sedar
Kalau Allah pengasih, Allah penyayang, Allah juga maha keras siksaan. Supaya kita takut untuk melakukan kesilapan. Orang-orang yang merasai nikmat iman ini, dia akan sentiasa melakukan solat dan infakkan harta. Dia tidak pernah kedekut dengan harta yang Allah bagi kepada. Dan dia akan sentiasa mencari ruang untuk dia mendekatkan dirinya pada Allah. Sebagaimana Ibnu Qayyim cakap, kalau adik baca balik The 10 Principles of to taste the sweetness of iman, is for you to create close relationship with Allah Azza wa Jalla through faraid and nawafil. Maknanya memperbanyakkan melakukan perkara-perkara wajib dan nawafil sehingga kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Barulah kita akan dapat merasai manisnya iman. Macam kita dengan suami isteri nanti, kalau adik-adik kahwin, atau kita dengan kawan-kawan. Bagaimana kita nak rasakan seronoknya ukhuwah itu bila kita dengan saudara kita. In fact, that is one also. Itu juga salah satu perkara yang menyebabkan seseorang itu merasai manisnya iman. Anas bin Malik kata, yang pertama, kamu mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya. Kedua, kamu mencintai seseorang hanya kerana Allah. Bila kita sayang kepada seseorang kerana Allah, kita bantu dia dan dia pun membantu kita. Saling saling bantu membantu. Kasih sayang kita, bila kita develop close relationship dengan dia, bila dia tak ada, kita pun rasa rindu. Kan? Pasal dia tak ada, pasal that relationship. Bagaimana nak dapat rasa rindu? Develop relationship. Faham tak maksud Pakcik? Maksudnya if you develop that close relationship, insya-Allah you will feel happiness dengan dia. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang nak merasa manisnya iman, dia mesti melakukan perkara ini. Mendirikan sembahyang dan kemudian mengeluarkan zakat. Infakkan harta. Ingat, jangan kedekut adik-adik. Harta yang Allah bagi pada kita ini, harta itu yang Allah suruh kita infak. Itu sebenarnya adalah harta pemberian Tuhan kepada kita. Kita jaga. Bila Allah kata infakkan harta kita itu bukan duit kita sebenarnya. Itu duit yang Allah bagi kepada kita. Dan dalam hidup ini adik-adik, pakcik belajar satu perkara. Bahkan pakcik yakin dengan perkara ini. Lebih banyak adik berderma, lebih banyak adik sedekah, lebih banyak adik menolong orang, lebih banyak Allah membantu adik. Ini adalah janji Allah kepada manusia. Kalau kamu bersyukur, Allah pasti tambahkan nikmat kamu. Kemudian orang-orang begini juga adalah orang-orang yang bertawakal. Yang bertawakal nanti pakcik akan bawa dalam ayat yang lain. Maknanya orang-orang yang apabila dia kenal Allah Azza wa Jalla, macam sekarang lah, apa boleh buat sekarang? Nak kata meletup, mana debrisnya, mana wreckagesnya, mana dia punya bangkai-bangkai, tak ada. Nak kata orang ambil, macam mana radar tak boleh nak apa ni? In fact, tadi ada question, takkan dia kapal terbang tu tak boleh terbang bawah daripada radar? Boleh, tapi berapa lama? Kat mana dia nak ambil minyak ni? It's already 4 days. And these are 777-200. Kan? Berapa lama dia boleh terbang macam ni? Kan? Tiba-tiba hilang. This are memang baffling. Bukan saja dia baffle all the scientists in Malaysia, but the specialist aviation of all the world are now questioning, where this kapal terbang pergi? Kan? This is where kemanusiaan sekarang ni, macam Captain Noreen cakap, di zaman yang penuh canggih ni dengan GPS, kalau you lalu dekat belakang alley, dekat lorong pun GPS boleh detect you. Phone you pun, kat mana pergi pun boleh detect. Apalah kapal terbang yang besar, sepatutnya lagi mudah detect. Tapi Allah SWT tunjukkan, manusia, kau ingat kau hebat, aku lebih hebat. Sebagaimana Allah tunjukkan kepada orang-orang Jepun. Orang Jepun apa tak ada teknologi, semua dia boleh tahu, semua dia boleh predik. Tapi dia tak boleh predik tsunami. Tsunami datang, habis reaktor nuklear. Allah nak tunjuk, kalau manusia itu sombong, ini semua ibrah, ini semua ingatan untuk kita, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang begini, orang yang gemetar hatinya bila ingat Allah, orang yang bertambah imannya bila dia membaca Al-Quran,
orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menginfakkan hartanya. Orang-orang inilah ya Allah kata mukminuna haqqan. Orang-orang yang benar-benar beriman. Dan orang-orang yang beginilah yang dapat merasai kemanisan iman. Kalau dia tak rasa manis iman, dia tak akan buat semua perkara ini. Bahkan perkara itu bukan sebahagian daripada kehidupan. Itu satu indikator. Surah Al-Anfal ayat 2 dan 4. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 22 dan 23. Dalam surah Al-Ahzab ini Allah Azza wa Jalla memberitahu sifat orang-orang yang beriman lagi. These are all indicators. Nak tahu orang-orang yang benar-benar dapat merasai nikmat iman ni, orang macam ni. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Orang-orang yang benar-benar beriman, yang merasai manisnya iman, orang-orang yang yakin dengan janji Allah. Dan orang-orang yang bukan saja yakin, bahkan dia menyempurnakan janji. Adik-adik, setiap hari adik-adik, setiap hari 5 kali without fail. Apa janji kita pada Allah SWT? Apa janji kita pada Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah kita sempurnakan janji itu adik-adik? Bahawa sesungguhnya hidup kita, inna salati, salatku ini, ibadahku, wa nusuki, wa mahyaya, kehidupan aku ini, wa mamati, dan kematian aku ini, hanyalah untuk engkau. 5 kali kita buat. Penuhi tak kita janji? Adakah setiap apa yang kita lakukan kerana Allah? Kita marah kawan kita, apakah kita marah kawan kita kerana Allah? Kita sayang kawan kita, apakah kita sayang kawan kita kerana Allah? Kita tolong kawan kita, apakah kita tolong kerana Allah? Kita makan hari ini banyak 4 pinggan, apakah kita makan 4 pinggan kerana Allah? Atau kerana apa? Kerana lapar. Tapi lapar pun kerana Allah juga. Pasal nak kuat, nak kata. Kalau hari ini ada yang baca Quran, apakah kita baca Quran itu kerana Allah? Kalau sungguh ia kerana Allah, have we done the best for it? Azan isyak. Okey. Apa yang nak ditunjukkan? Orang yang nak merasai nikmat iman ini ialah orang yang benar-benar dalam janji. Orang-orang yang menjaga janji-janji. Orang yang menyempurnakan janji. Apa yang kita cakap, kita buat adik-adik. Nah, ini adalah ayat ini diturunkan. Salah satu daripada asbab ayat ini ialah kepada seorang hamba Allah, sahabat Rasulullah, yang namanya Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Anas bin Nadar radhiyallahu anhu, dia tidak dapat bersama dengan baginda Rasul dalam peperangan Badar. Maka dia bukan jadi ahlul Badar. Kerana ahlul Badar ni dia ada recognition yang tinggi. Maka ahlul Badar ini adalah orang yang dijanjikan syurga. Tapi dia tak dapat. Maka dia berjumpa Rasul. Dia kata, ya Rasulullah, kalau adalah selepas ini perang, selepas ini ada fisabilillah, akan kubuktikan imanku kepada beliau, kepada Allah dan Rasul. Maka terjadilah perang Uhud. Dan di perang Uhud itu kita tahu bahawa Rasulullah SAW telah memerintahkan pemanah duduk dekat bukit Uhud itu jangan turun selagi tidak disuruh oleh baginda Rasul. Tapi bila dia nampak orang-orang tentera Quraisy dah lari, nampak banyak harta ghanimah, some of them terlupa kepada perintah Rasul turun pergi mengambil ghanimah. Maka Khalid ibn Walid yang waktu itu belum Islam datang and captured. Waktu itu semua orang lari daripada bukit itu. Tidak ramai yang mempertahankan. Dan salah seorang daripada orang yang mempertahankan itu adalah Anas bin Nadar. Ketika orang lari dari bukit Uhud, dia lari ke atas bukit Uhud.
Dan ketika sahabat bertanya, dia kata, sesungguhnya aku terbau syurga. Dan akhirnya dia syahid dengan tubuh badannya sebanyak 78 atau 87 liang, sama ada dengan tombaknya ke, dengan pedangnya, ya. Dan dia hanya dikenali oleh kakak dia atau adik perempuan, itu pun dengan cincin di jari. Maka Allah turunkan ayat itu kepada Anas bin Malik. Orang begini adik-adik, dia dah merasai kemanisan. Kerana dia yakin dengan janji Allah. Dia percaya dengan janji Allah, bahawa Allah menjanjikan untuk mereka yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla ini, Allah akan memberikan kebahagiaan, bukan sahaja di akhirat, di dunia. Di dunia dan juga di akhirat. So, orang kalau kita nak tengok orang itu ada kemanisan iman dalam diri, adalah orang-orang yang telah menyempurnakan janji. Janjinya bahawa sembahyang, ibadah, hidup, matinya untuk Allah. Itulah yang dia buat saban hari dalam kehidupan. Fikirnya adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Dia tak ada fikir cinta-cinta ni. That is too small for him or for her. Macam nanti tak fikir cinta, nanti kahwin. Bukankah Allah dah tetapkan? Bukankah kita orang yang beriman pada Allah, dalam hadis yang kedua daripada hadis Arba'in mengatakan 40 hari kamu dalam perut, Allah dah cantikkan 4 perkara, dan salah satu daripadanya jodoh. Jangan risau. Mungkin kamu tak pasti tak tahu, kamu mungkin kahwin dengan orang Ukraine. Dia ambil MBBS kan, dia further studies dekat Ukraine hospital, mana tahu kan. Adik pun mungkin kahwin dengan tak tahu mana, orang Paris kan. Tak ada pun orang negro yang handsome lah. Mana tahu. Ini adalah hak Allah. Orang yang dia fikir kerana Allah Azza wa Jalla, fikirnya bukan fikir benda-benda yang kecil. Fikirnya ialah bagaimana dia dapat menduduki tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemuda yang kita nak lahirkan. Inilah anak-anak muda yang kita nak lahirkan, yang fikirnya fikir besar, bukan sikit-sikit merajuk. Pergi Usra, tak kejut, tak panggil, tak nak pergi Usra dah. Merajuk, pasal nak kibah, tak belanja makan. Nak kibah, tak belanja makan, tak nak kawan, tak nak pergi Usra dah, tak nak pergi program. Atau tak ambil gambar sama-sama, tak posting dalam Facebook, gambar saya tak ada. Kenapa gambar saya tak ada? Langsung tak nak ikut program. Masya Allah. Ingat, orang-orang yang beriman, yang nak merasai nikmat iman, adalah orang-orang yang sentiasa memenuhi janjinya pada Allah Azza wa Jalla. Okay, that is the second point yang Pak Cik nak beritahu. Dan kita tengok ayat yang di atas itu, orang-orang yang beriman, dia tahu bahawa apabila dia nak buat kebaikan, macam Pak Cik cakap tadi dalam musrah Pak Cik juga, bila kita nak buat kebaikan, bila kita watawassaw bil haq, maka Allah beritahu watawassaw bis sabr. Kerana bila kita buat kebaikan, akan ada orang yang tak suka. Orang-orang yang beriman ini, bila diberitahu ramai orang yang berkumpul untuk memerangi kamu, dia tak cakap alamak takut, tak. Dia cakap benarlah janji Allah. Kerana Rasulullah pun telah memberitahu kita bahawa di akhir zaman kita akan jadi ghuraba. So kalau kita orang-orang yang tak disukai oleh orang-orang yang suka buat salah, it doesn't matter. Kerana Allah dah janji. Maka benarlah janji Allah untuk orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang benar-benar merasai kemanisan iman. Tapi janganlah kita buat salah pula. Maksud pakcik, janganlah kerana kita, kerana kita orang dakwah ini, kita boleh cakap apa-apa je pasal orang. Tak apa, dia benci kita bukan apa, pasal kita baik. Tapi mulut kita pun leza. Masih cakap orang, ni masuk neraka, ni masuk neraka, ni masuk neraka. Bukan kita berdakwah pada dia, ajak kepada kebaikan. Lepas tu kita kata, tak apa, Pakcik Roslan kata, memang bila kita buat baik, orang akan benci kita. Tapi perangai ni memang buruk. Tak bolehlah macam tu. Faham? Akhlak kena ada. Akhlak Islam perlu ada. Kalau tak ada akhlak Islam, tak apa, Pakcik Roslan cakap, orang buat baik, mesti orang benci. So kalau kita orang benci, Pakcik Roslan dia kata betul. Tak. Ini tak betul. Makna kalau kita dah buat baik dah,
Kita tunjuk akan akhlak mulia macam mana Rasulullah SAW. Apa yang dia tak buat? Semua kebaikan dia buat. Yet orang tinggalkan dia, yet orang nak bunuh dia. Baru waktu itu kita yakin bahawa kebaikan akan ada orang tentang. Okay. Yang ketiga, dalam surah Al-Hujurat, Allah Azza wa Jalla menceritakan sifat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang nak merasai kemanisan ini, the indicators dia. Ini salah satu daripada dalam surah Al-Anfal dan dalam surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah thumma lam yartab. Tidak ada sedikit dalam diri mereka itu keraguan. Apa dia? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shalihin. Orang-orang yang merasai nikmat atau kemanisan iman ini, dia tidak pernah meragui. Dia akan berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta. Pak Haji Roslan, apa makna jihad? Apakah perang? Bukan. Jihad itu ialah bersungguh-sungguh. Melakukan sesuatu itu bersungguh-sungguh. Menegakkan agama Allah. Jangan sampai ada orang yang menghina Islam. Jangan ada orang yang pergi tengok dengan buluh kemudian cakap, ini Islam. Itu bukan Islam, itu kapal selam. Kita mesti jadi orang yang marah kalau orang menghina Islam. Dan apa yang dia buat itu memang menghina Islam. Ada pula main pakai buluh macam tu. Lepas tu duduk lepas tu ada orang buat posting Facebook. Satu dia tunjuk gambar piramidi tengah tengok. Satu lagi gambar Doremi tengah tu. Sama aja gambar dia kata. Ini Doremi moden, ini Doremi baru. So Doremi moden, Doremi yang piramidnya pakai songkok dengan pakai baju macam kot yang putih yang ada ni. Yang ini pakai baju kot. Pakai baju kot juga nak naik tu. Jangan ada orang-orang yang telah beriman pada Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Tidak ada sedikit pun dalam diri dia keraguan. Untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta mereka. Orang ini adalah orang yang benar. Kalau kita nak rasa kemanisan iman adik-adik, kita mesti sanggup bersungguh-sungguh untuk Allah Azza wa Jalla, untuk agama Allah Azza wa Jalla. Kalau sekadar nak bagi duit untuk belikan sesuatu untuk bagi orang miskin atau untuk menolong orang-orang yang baru masuk Islam, kita mesti boleh bagi. Kita mesti boleh buat. Barulah kita orang yang benar-benar merasai nikmat iman. Barulah iman itu masuk. Kenapa? Kerana kita yakin RM1 yang kita bagi di dunia ini, insya-Allah kalau kita ikhlas, kita akan dapat ribuan ringgit di akhirat. Ini iman. Ini iman, adik-adik. Ini kepercayaan yang ada pada diri para sahabat. Itu sebab Islam boleh hebat zaman dahulu. Sekarang Islam tak hebat. Ialah kenapa? Orang Islam sendiri tidak percaya dengan Islam sungguh-sungguh. Kalau kita tengok Mus'ab bin Umair ketika dia menerima Islam, apa jadi pada diri dia? 100%, 360 degree transform. Sungguh-sungguh daripada seorang pemuda yang hidupnya suka berhiburan saja, kaya, mewah, menjadi manusia yang susah kerana mak dia selalu nak tangkap dia. Berpindah pergi ke Madinah dan mengislamkan. Tidak ada pintu di Madinah yang tidak diketuk oleh Mus'ab bin Umair. Anak muda yang ketika datang Bai'atul Aqabah minta supaya hantarkan seorang kepada kami di Madinah untuk mengajar agama. Maka Rasulullah menghantar seorang pemuda yang namanya Mus'ab. Dan Mus'ab bin Umair, adik-adik, super. Bagi pakcik keberjayaan Islam di Madinah, salah satu daripada faktornya ialah kehebatan Mus'ab bin Umair. Kerana dia telah masukkan Usaid bin Hudhair dengan Sa'ad bin Ubadah ke apa lupa. Dua ketua. Ketika dia menyampaikan agama, tiba-tiba datang Usaid bin Hudhair. Pasal orang cakap, Usaid, apalah kau ni? Ada orang daripada Mekah tu datang. Kamu ni kan ketua kaum. Dia datang sini buat onak. Memecah belahkan kaum kita. Membawa cerita-cerita yang karut marut. Maka Usaid pergi dengan marah. Mana? Tunjukkan aku pemuda yang berani datang ke Madinah ni buat onak dekat sini. Buat onar, bukan onar. Onar di sini. Tunjukkan aku. Maka Usaid datang.
Dan sahabat yang membawa Rasul apa Mus'ab beritahu, ini adalah Usaid bin Hudayr. Dia adalah seorang ketua kaum. Kalau kita dapat Islamkan dia, maka mungkin akan Islamlah kaum dia. Bila Usaid datang, Usaid marah pada Mus'ab. Siapa kamu ni? Datang sini melakukan perkara-perkara yang bukan-bukan, merosakkan kedamaian dan keamanan kami di Madinah. Tapi Mus'ab dia apa? Aku tengok kamu, wahai saudara, adalah seorang yang hebat. Dan saya difahamkan kamu adalah ketua kaum. Kenapa? Dan saya rasa kamu adalah seorang yang pandai. Kenapa tidak kamu duduk di depan saya dan dengar apa yang saya nak sampaikan? Kalau apa yang saya sampaikan ini salah, saya akan pergi dari sini. Tapi kalau apa yang saya sampaikan ini benar, maka ikutlah saya. So saya kata, well, that's a fair request. I mean, as a gentleman, that is a fair request. After all, I have brain. Kan? Kalau adik baca surah Asy-Syu'ara semalam ketika baca surah Asy-Syu'ara, Firaun ini dalam ayat yang keberapa? Cuba adik tengok surah Asy-Syu'ara. Ayat 29 berapa kan? Bila Nabi Musa alaihissalam berlawan dengan apa? Please remind me where we are now. Nanti kan Pak Tik terlupa. Dalam ayat yang ke-28, dia kata, Musa cakap, qala rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Qala la in ittakhasta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjuni. Qalu awalau ji'tuka bi syai'in mubin qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Firaun ini ketika Nabi Musa berkata, sesungguhnya Tuhan aku adalah Tuhan masyrik barat dan timur, dan di antara keduanya, maka dan kamu sebenarnya bukanlah orang yang faham. Kamu tak tahu. Kalau kamu tahu bahawa Tuhan aku ialah Tuhan timur dan barat. In kuntum taqilun. Sekiranya kamu ada otak. Nabi Musa cakap macam tu kepada Firaun. Kiranya kau ada otak, Firaun. Tapi Firaun ada apa? Firaun kata, la ini takhasta ilahan ghair. Apakah kamu mengambil Tuhan selain daripada aku? Akan aku penjarakan engkau 5 tahun. Dia kata, aku penjarakan kau. Tapi 5 tahun tu tak adalah sini. Nanti pasti tambah. Kata, antum semua kan semua pelajar, so you must be contemporary enough to know what is the issues outside that. You must not live in your own cocoon saja kan. So Firaun cakap. Tapi tengok, Firaun yang jahat ni, yang zalim ini pun, bila Nabi Musa kata, qalu awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Will you do this even if I bring to you something evident? Kamu nak buat ni, kamu nak penjarakan aku walaupun aku bawa kepada kamu bukti. Dan Firaun cakap apa? Qala fa'ti bihi. Tolong bawakan kepada aku evidence. Nak tunjukkan Firaun yang zalim jahat tu pun dia nak berbincang dengan orang. Yang ada orang dia tak nak bincang langsung. Kita nak bincang dengan kau. Kau bukan pandai kan? Firaun yang jahat tu pun bila Musa cakap, kau nak masukkan aku penjara, kalau aku bawa hujah pada kau nak dengar tak? Firaun cakap apa? Kau nak lawan aku, pandai pula nak berjihad dengan aku. Kau tu dulu kan aku jaga. Siapa yang bagi kau makan? Scholarship? Bukan scholarship. Kau ni, aku yang besarkan kau. Aku yang besarkan kau. Kau sanggup nak lawan aku? Tak. Bawakan aku bukti sekiranya kamu orang yang benar. So begitu juga Mus'ab dengan Usaid tadi. Mus'ab kata pada Usaid, kamu ni aku tengok orang yang pandai. Duduklah sama, dengar dulu aku cakap. Kalau apa yang aku cakap betul, ikut. Kalau tak ada, aku tinggalkan. Bila dia menceritakan Islam, bila Mus'ab menceritakan Islam, Usaid masuk Islam. Begitu juga dengan Sa'ad bin Mu'adh. Dua kaum yang besar masuk Islam kerana Mus'ab bin Umayyah.
Bila orang menerima Islam, adik-adik, bila orang menerima iman, kalau dia tidak berubah menjadi orang-orang yang begini, orang-orang yang sanggup berjihad, harta dan dirinya, maka imannya itu bukan iman yang benar. Bagaimana dia nak rasa manis iman? Ingat pakcik kata ada dua condition kan nak merasa manis iman. Satu, iman itu mesti benar. Kedua, deria untuk merasa manis itu pun juga benar. Hati itu mesti baik, hati itu mesti salih, hati itu mesti sihat. Kalau orang itu nak merasa nikmat iman, kalau dia tidak punya sebagaimana yang ditunjukkan oleh para sahabat, bila dia dapat iman, bila Umar dapat iman, apa Umar cakap? Kita ini di pihak yang benar kan? Benar. Dia pun panggil dia punya CNN, BBC semua, Al Jazeera semua dipanggil. Mari sini, beritahu pada semua orang dekat Mekah ini bahawa Umar Al-Khattab dah masuk Islam. Tapi dulu dia tak ada BBC, CNN, Al Jazeera lah. Tapi maknanya dia panggil orang, suruh beritahu. Nampak bila orang menerima iman. Ini orang yang nak rasa manis di iman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartab. Apabila mereka telah beriman pada Allah dan Rasul, tidak ada sedikit untuk dirinya berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan dirinya dan hartanya. Dan orang-orang inilah orang-orang yang benar, kata Allah Azza wa Jalla. Sama dengan ayat surah Al-Ahzab tadi. Kan? Mereka itu adalah rijalun shadaqu. Orang-orang yang benar dalam berjanji. Okay. Then the final ayat, bukan final, ada lagi satu. Okay. Ini yang Pak Cik nak cakap tadi dalam bab tawakal. Orang-orang yang beriman tadi, orang-orang yang telah merasai nikmat iman tadi, orang-orang yang telah merasai manis di iman adik-adik, dia akan bersifat begini. La tahinu wa la tahzunu wa la tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dia tidak akan merasa duka cita, lemah, dan janganlah dia merasa duka cita terhadap apa yang akan menimpa dia. Sedangkan kamu adalah orang yang tertinggi jika kamu orang yang benar-benar in kuntum mu'min. A'launa, kita orang yang tinggi. Maknanya orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang telah merasai manisnya iman adik-adik, dia tidak akan pernah merasa dirinya terhina. Dia akan berjalan dengan rasa bangga walaupun dia seorang. Dia tidak pernah malu kepada orang untuk cakap, yes, I am a Muslim, so what? So what? Saya orang Islam, so what? What's wrong with being Muslim? Mana tak cakap? Pasal ada orang-orang yang di luar sana yang memandang orang Islam dengan pandangan yang sinis. Kita sendiri pun kadang-kadang malu. Kan, pakcik beritahu pada anak lalu setelah pakcik, kalau kamu pergi kerja dan kalau kamu bekerja, orang tak panggil kamu lebay, tak panggil kamu Bilal, tak panggil kamu orang surau, maknanya kamu belum buat dakwah. Pasal apa? Malu. Kan nanti orang tak kawan kita pasal kita orang Islam, kita orang semayang, nak cakap agama segan. Nanti orang nampak lebay, orang tinggalkan kita. Orang nak apa? Orang nak duduk cakap K-pop, popcorn. Benda-benda yang simple. Kita tak main benda-benda simple. Kadang-kadang kita benda-benda itu semua misteri. Bagi kita besar lagi, bagi kita umat manusia ini, bagi kita rahmatan lil alamin. Orang-orang yang beriman ini adik-adik, orang-orang yang merasai nikmat iman, la tahinu wa la tahzanu. Dia tak akan berduka cita apapun yang berlaku pada dia. Susah. Salah satu nanti ada hadis bagaimana Rasul kata ajaib orang yang beriman. Nah, ini salah satu daripada sifat orang-orang yang beriman. Orang yang merasai nikmat iman adik-adik, tawakalnya penuh pada Allah SWT. Dia tidak akan pernah merasa duka cita dan dia tidak pernah rasa terhina. Biar apa pun orang cakap, you outdated nanti, pakai macam ni. Nanti nak jadi doktor, nanti potong nanti termasuk. Tak apalah, ikat lah. There's always a way kalau nak buat. Ada caranya kalau kita benar-benar nak hidup untuk Islam. Dan jangan pernah merasa duka cita. Alamak, Islam ni nampaknya lemah. Janji Allah bahawa Islam ini pasti menang, with or without us. Sama ada kita bersama dengan Islam untuk memenangkan Islam. Pak Cik Ustaz, memenangkan Islam ni apa maksud dia, Pak Cik Ustaz? Apa maksud memenangkan Islam? Adik-adik semua macam dapat tahu je, macam dapat faham je.
Memenangkan Islam. Apa memenangkan Islam tu pakcik? Lawan bola ke ni? 1-0, 2-0, 4-1. Apa maksud memenangkan Islam? Maknanya kita mahu orang semua dapat merasai kemanisan hidup rahmat daripada Islam. Islam menjadi agama atau cara hidup yang mengatur kehidupan manusia. Sama ada dia seorang Islam atau bukan, Islam yang mengatur kehidupan. Ingat, di zaman Rasulullah di Madinah, bukan semua orang Islam. Ada orang Yahudi, ada orang munafik, ada orang yang beriman. Tapi bagaimana Rasulullah SAW hidupkan Madinah itu sehingga semua orang dapat merasai kemanisan hidup, rahmat hidup sebagai warga negara Madinah. Itu maksud kita memenangkan Islam. Supaya Islam ini memerintah. Apa maksud Islam memerintah, Pak Cik Ustaz? Pak Cik Ustaz dia cakap, dia tanya balik. Kita orang tak tanya dia yang tanya. Because Pak Cik nak suruh kamu berfikir. Boleh buat homework. Okay? So orang-orang yang beriman ini, yang merasai manisnya iman ini, la tahinu wa la tahzanu. Dia tidak akan pernah merasa terhina, tidak pernah merasa sempit hati. Dia sentiasa optimis, dia sentiasa berjiwa besar, kerana untuk dia syurga Allah Azza wa Jalla. Aku datang sini, kata Rabi' bin Amir, untuk membawa manusia dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Min daikik dunia ila wasi'at dunia wal akhirah. Membawa manusia keluar daripada kesempitan dunia. Dunia ni berapa lama? 100 tahun. Kita keluarkan manusia daripada 100 tahun, kita bawa manusia kepada eternity, selama-lama, iaitu akhir. Percaya? Kalau orang beriman dia percaya. Kalau tak beriman, nampak macam mana? Pakai lagi. Okay? Kemudian orang yang beriman, yang nak rasa nikmat iman ini, bukan saja dah tahinu wala tahzanu, dia kena buat satu kerja. Dan kerja ini adalah merupakan kerja yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Orang yang beriman ialah orang yang selalu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Dalam ayat ini Allah kata wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang nak merasai manisnya iman, dia kena buat amar ma'ruf nahi munkar. Dia kena melakukan dakwah. Dakwah itu adalah hidup. Barulah dia akan dapat merasai semua perkara tadi. Dia akan merasai dekatnya dirinya dengan Allah. Bila kita buat dakwah ni, bila kita mengajak orang kepada kebaikan, orang akan benci kita, orang tak suka kita, orang akan marah kita, orang akan pandang kita dengan pandangan yang tak berapa bagus. Kerana kita nak ajak orang daripada benda-benda yang bukan-bukan kepada benda yang baik, yang nafsu tak suka. Yang nafsu tak suka. Orang sibuk duduk lelaki perempuan di tepi-tepi itu, kita jangan, tak bagus. Nak kalau berani sangat gentleman pergi jumpa pak mak dia. Yes, I want to marry your wife. Yes. Kat. Dah exhausted dah pakcik. Pakcik dah exhausted. I want to make you my wife. Pergi dekat bapak dia kata I want to make her my wife. Bukan marry my wife. Mau kena pelangkung. Tak guna pun dah tak nak kahwin dengan isteri aku. Sorry pakcik dah letih lah tu. Kan? Mana kalau benar pergi jumpa, jadi gentleman. Pakcik, saya ingat saya suka anak pakcik. So saya nak jadikan dia seorang isteri. Saya nak jadikan dia isteri saya. Adik-adik ketawa kan? But that's what saya buat. Pakcik tak cakap benda ini suka-suka, because that's what I did. And when I think back 26 years ago, I must be very, very ganggu. Pergi dekat rumah, tak bawa mak ayah, tak bawa orang tua, pergi sendiri jumpa mak ayah. Sampai mak dia cakap, bapak dia cakap, kenapa ya nak kahwin sangat cepat-cepat? Belum habis belajar lagi kan? Ada lagi 6 bulan. Tahu tak apa jawab pakcik? Allah malu tu.
Nanti mami, bila pakcik fikir agaknya hamasah anak muda tu kuat sangat. Pakcik cakap pada apa ni, bakal bapa mertua dan mak mertua pakcik tu. Pakcik cakap ni, minta maaf Pak Pakcik, saya ni bukanlah handsome sangat, tapi saya ni selalu perempuan kacau. Jadi saya nak jaga iman saya, sebab saya nak kahwin. That's really apa yang Pakcik cakap. And that's really true. Because masa Pakcik belajar, Pakcik dapat banyak secret admirers. Tampal dekat dinding secret admirers. You are always in my heart. Masa tu Pakcik kebetulan belajar pandai sikit. Pasal orang tak ada dapat 4 flat semua. So ada seorang tu dapat 4 flat semua. So everybody wanted to know, siapa yang dapat 4 flat semua ni? So dapatlah nama dia Roslan bin Muhammad. So everybody was trying to find siapa Roslan bin Muhammad. But that is what saya cakap pada bapa mertua saya. Thank God Allah Azza wa Jalla bagi saya ayah mertua yang bagus. Dia pun okey je. Tak adalah dia cari dah kerja ke tak, dia okey je. Allah mudahkan. Itu istikharah ni power. Kalau adik betul itu adik punya, kalau adik dah istikharah, Allah mudahkan. Itu mana betul. Okey, la tahinu wa la tahzan. Maknanya adik-adik, bila kita buat amar ma'ruf nahi munkar, kita akan mengajak orang untuk melakukan perkara-perkara yang nafsu tak suka. Memang orang akan benci kita. Maka di kali itulah dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat amar ma'ruf nahi munkar, kita mengajak orang untuk lawan nafsu, mujahadah, taat pada Allah, orang tak suka. Waktu itulah orang akan mula mengumpat kita. Waktu itulah orang akan cakap buruk mengenai kita. Buat cerita yang memang kita tak buat pun dia buat juga. Dia cakap juga. Kita akan rasa sangat kedip. Waktu itu adik-adik, bangun malam kita sembahyang depan Allah SWT akan mudah menangis. Mudah untuk kita merasakan dekat dengan Allah SWT. So kalau kita nak rasa manis iman adik-adik, buatlah amar ma'ruf nahi munkar. Buatlah dakwah. Hidupkanlah dalam diri kita sebagai seorang pendakwah. Kerana itulah kehidupan baginda Rasul. Kun hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Surah Yusuf ayat 108. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak manusia kepada Allah atas hujah yang nyata. Aku dan mereka yang mengikuti aku. Ini kalau kita nak rasa nikmat iman, hendaklah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang Pakcik nak cakap tadi, hadis baginda Rasul tentang ajaib iman. Sungguh ajaib dalam urusan orang mukmin. Sesungguhnya setiap urusannya ada kebaikan, dan perkara ini tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Sekiranya dia diberi sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka kebaikan baginya. Sekiranya dia ditimpakan kesusahan, lalu dia bersabar, maka kebaikan juga. Itu sebab orang-orang yang merasai nikmat iman ini, la tahinu wa la tahzanu. Kerana apapun yang Allah beri pada dia, dia tahu yang memberi itu adalah Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana, Allah yang mengetahui hikmah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Jiwa tenang dia, apapun yang Allah berikan kepada kita, kerana yakinnya kita pada Allah. Nah, ini yang kita nak bentuk dalam diri iman. Kita dah tahu 10 principles yang Ibn Qayyim buat. Dekatkan diri dengan Al-Quran, baca Quran. Jangan satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Biar satu muka surat, baca. Kerana itu adalah surat daripada Allah SWT. Itu adalah mukjizat yang Allah berikan. Orang-orang yang nak merasa tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Mereka yang selalu membaca ayat-ayat Allah, yang kemudian bertambah iman. Okay? Ini tentang nak tunjuk kisah cinta seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Dia ada implikasi, tak ada yang kon sebenarnya. Dia menjadikan kita stuffy, kan? Badan berpeluh-peluh daripada pagi tadi tak mandi, adik-adik semua dah mandi. Pakcik daripada pagi tadi sampai sekarang, so tahulah badan dah jadi dia agak berpeluh, jadi dia tak begitu selesa. Ini mengenai kecintaan seorang sahabat yang namanya Sauban. Sauban ini dia merasa sedih. Apa Sauban? Satu hari dia jumpa Rasulullah SAW, dan dia tengok Rasulullah tengok dia. Rasulullah kata, kenapa kamu sedih saja ni? Dia kata, ya Rasulullah,
Aku tidak mengalami apa-apa penyakit atau terluka. Ini disebabkan aku tidak melihat kamu. Yang sahabat tak dapat tengok Rasulullah SAW pun hati dia rasa macam gundah gulana. Ini disebabkan aku tidak dapat melihat kamu dan merasakan diri aku mengalami kekeringan yang amat sangat, sehingga aku dapat bertemu dengan kamu. Kemudian setelah melihatmu, maka aku teringat negeri akhirat dan aku merasa takut apabila kelak aku tidak melihat kamu. Kerana darjatmu diangkat bersama para nabi, sedangkan diriku apabila aku masuk syurga, maka kedudukanku berada di bawah kedudukanmu. Sedangkan apabila aku tidak masuk syurga, maka aku tidak akan pernah melihat kamu. Ini cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Ada manusia bodoh yang namanya Kasih Mamat, berselawat pun tak nak. Katanya bila berselawat itu mendewa-dewakan Rasul. Allah sendiri berselawat ke atas Rasul. What do you think? You are better than Allah Azza wa Jalla? Kan? Allah sendiri dalam surah Al-Ahzab berselawat ke atas Nabi. Ada manusia yang kata selawat pada Nabi itu mendewa-dewakan Rasul. Tapi dia kata dia percaya pada Quran. Confused saja. Maka turunlah ayat ini yang memberitahukan bahawa sesungguhnya barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerah nikmat dari Allah, terdiri daripada para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan itulah teman-teman yang paling baik. Mana adik-adik kalau nak merasai nikmat iman? Pakcik nak ulang balik. Kalau kita nak rasa nikmat iman, kalau mengikut apa hadis Anas bin Malik ada 3. Apa dia? Pertama, mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya. Kedua, mencintai seseorang kerana Allah. Ketiga, benci setelah mendapat hidayah, benci kepada jahilah sebagaimana benci dilontarkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. So ini adalah bukti orang yang merasai nikmat iman. Kerana dia mencintai Rasul, tak tengok Rasul pun dia rasa hatinya gundah gulana. Dan bila dia tengok Rasul, dia teringat akhirat. Adik-adik, kalau kita ambil dalam kehidupan kita tadi, kita nak dapat yang nombor 2 tadi, mencintai seseorang kerana Allah. Cintailah orang yang apabila kita tengok dia, kita ingat Allah. Faham tak? Carilah kawan-kawan yang bila kita tengok dia, kita ingat Allah. Bina kawan-kawan itu. Kalau tak ada kawan itu sekarang, bina, cari, supaya hidup kita sentiasa menasihat. So pakcik rasa cukup sekadar itu. Semoga kita semua dikurniakan hati yang dapat merasai kemanisan iman dan membuahkan amal yang soleh.